Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha, wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa na'udzu bika min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa na'udzu bika min ha'ula'il arba'. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dapat kita bertemu pada malam ini, ya, Dr. Aminah yang dikasihi, Dr. Aminah yang mewakili daripada UTM, Let's UTM, yang Ustazah hormati seluruh pegawai-pegawai LADS UTM, yang dihormati semua yang bersama-sama, ya, dengan Ustazah pada malam ini. Ya, baik bersama-sama dengan Ustazah di Facebook maupun di IG, ya, di IG Ustazah sendiri. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan barakah sekali malam Jumaat ini untuk kita bicarakan sebuah tajuk yang begitu penting sekali. Ya, Ustazah ketika mana diberikan tajuk, ya, oleh Dr. Aminah tentang tajuk bakti kepada ibu bapa, dengan membawakan seorang tokoh, ia membawakan seorang contoh teladan kepada kita semua, iaitu Uwais Al-Qarni. Masya Allah, masa tu saya rasa macam memang teringin sangat. Dia memang selalu cakap nak teringin sangat, nak bentang lagi tentang berbakti pada ibu bapa. Dan Alhamdulillah Dr. Aminah mendahulilah, ya, sebelum Ustazah buat secara sukarela, ya, ada jemputan daripada Let's UTM. Jadi insya-Allah pada malam ini semua, ya, sahabat-sahabat, tuan-puan, adik-adik, anak-anak semua, ya, kita akan bercakap soal bakti kepada ibu bapa. Ya, jadi Ustazah harap kepada semua di luar sana yang sedang menonton, ya, tolong tag kawan-kawan kita, ya, pelajar-pelajar UTM, dan di mana saja, ya, di mana saja, tolong tag kawan-kawan kita. Ya, tolong bagi masa sekejap saja untuk mendengar satu perkara yang melibatkan soal masa depan kita. Dr. Aminah kadang-kadang, ya, okey, kita bercakap soal kejayaan, ya, kita bercakap soal kejayaan. Masya Allah, ramainya semua orang nak berjaya. Ya, nak berjaya dalam pelajaran, nak berjaya dalam bisnes, nak berjaya dalam rumah tangga, nak berjaya dalam kehidupan, ya, nak husnul khatimah, nak diangkat darjat di sisi Allah. Semua orang nak berjaya, semua orang nak cemerlang, semua orang nak gemilang hidup dia. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita pun mencari jalan. Ya, kita cari macam-macam latihan, ya, training, segala ilmu, segala teori nak tahu. Kita garap ilmu bisnes, kita garap ilmu sains teknologi, kita garap segala-gala bentuk ilmu. Tapi satu perkara, Dr. Aminah, ya, sahabat-sahabat, tuan-puan, adik-adik, anak-anak sekalian, yang Ustazah nak katakan bahkan kepada diri sendiri, bahawa kejayaan itu mungkin kita tidak akan bertemu kalau kita tidak dapat, ya, mengambil berat, menyempurnakan satu amanah dan tanggungjawab daripada Allah Azza wa Jalla kepada kita. Apatah kalau kita mengabaikan, iaitu yang berkait dengan ketaatan, bakti, kebajikan kita kepada kedua ibu bapa kita. Ya, sebab itu ini adalah terasnya, ini adalah di antara asas dan ramuan untuk menjadi manusia yang berjaya. Ya, kita nak Allah pandang kita, anak-anak sekalian, tuan-puan, adik-adik. Ya, kita nak Allah pandang kita. Ya, kalau Allah tak terima kita, ke mana kita nak lari? Ya, kalau Allah tak terima kita, ke mana pelarian kita? Tapi Allah letakkan syarat. Allah letakkan satu rukun yang kita kena jaga, satu perkara yang menjadi sendi yang kita kena jaga. Apa dia? Redha Allah di atas redha kedua ibu bapa kita. Ya, bahkan kalau ada ibu ayah yang menangis kerana kecewa dengan anak dia, menitik air mata dia, mengalir air mata dia, tak kiralah air mata di luar ke ataupun jeritan batin dalam hati mereka, maka itu boleh menjadi langkah kecundang bagi si anak. Walaupun anak tu IQ-nya hebat, walaupun anak tu ada segala macam ramuan untuk menjadi businessman yang berjaya,
Walaupun dia tu cerdik, pandai, dia ada pensyarah yang bagus, dia ada kawan-kawan yang bagus, dia ada prasarana yang hebat, tapi kalau dia membuatkan ibu bapanya menangis, tuan-puan sekalian, kerana kecewa dengan dia, kerana berasa hati dengan dia, kerana sesuatu melukakan hati ibu bapa, maka boleh ustazah katakan, adik-adik, anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maknanya jauh lagi kejayaan dan kegemilangan yang kita harapkan, apatah lagi soal redha Allah Azza wa Jalla kepada kita. Ya, jadi Masya Allah, yang kita nak bincangkan pada malam ini adalah satu refleksi, muhasabah kepada diri kita semua masing-masing. Ya, hari ini kita masih sambung lagi PKP kan Dr. Aminah ya. Sebahagian kita terpisah dengan mak ayah. Sebahagian lagi mungkin ada yang duduk bersama-sama dengan mak ayah. Betapa rahmatnya, betapa nikmatnya kita dapat berada dalam keadaan PKP tapi dalam rumah yang kita boleh nampak mak kita pada waktu pagi, boleh bertegur sapa dengan mak ayah kita tengah hari, malam, boleh jemaah bersama-sama dengan mereka. Di sana ada segelintir anak ya yang buat janji dah dengan mak ayah dia. Insya-Allah mak, habis PKP ni nanti ya, yang sepatutnya kita kata boleh habis 4 hari bulan Februari kan Dr. Aminah. Ya, itu di antaranya ustazah lah buat janji dengan mak. Ya, insya-Allah mak habis je PKP 4 hari bulan, 5 hari bulan Kak Cik akan balik. Itu kita buat janji. Sebab apa? Ya Allah, rindunya nak jumpa mak ayah kita. Ya, dapat-dapat lagi mak ayah tu dah tua, ya, dah uzur dan sebagainya. Dr. Aminah, kita berhenti sekejap sebab azan ya di sini. Jadi kita sama-sama dengar azan ya, insya-Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatin qa'imah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Okay, kita sambung balik Dr. Aminah. Boleh dengar suara ustazah?
Alhamdulillah. Boleh Ustazah. Alhamdulillah. Jadi balik pada yang tadi. Besarnya rahmat, ya, kita dalam suasana PKP ni dapat bersama dengan mak ayah. Segelintir daripada kita tak dapat, ya. Macam tadi Ustazah kata, Ustazah dah berjanji kononnya lah, ya, merancanglah dengan mak. Mak habis PKP 4 hari bulan 2, insya-Allah 5 hari bulan 2 Kak Cik akan balik. Apa jawapan mak? Ya Kak Cik, baliklah Kak Cik. Mak sampai dah panggil-panggil dah anak cucu orang kat sebelah rumah tu, panggil belikan aiskrim untuk dia. Sebab apa? Sebab terlalu rindu dengan anak cucu, lama sangat dah tak balik. Ya, kerana yalah kita terhalang dengan keadaan yang berlaku sekarang, ya, qadarullah. Jadi masya-Allah tuan-puan sekalian, ya, keberadaan ibu bapa dalam hidup kita ini, mari kita lihat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala ma min muslim lahu walidan musliman yusbihu ilaihima muhtasiban illa fatahallahu lahu babaini ya'ni minal jannah wa in kana wahidan fawahid wa in ghadaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu qila wa in zalamahu qala wa in zalamah. Masya Allah. Tolong ya anak-anak, tuan-puan, sahabat-sahabat sekalian, tak kira kita ni umur berapa, tolong dengar maksud hadis Nabi SAW yang telah Ustazah bacakan tadi. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, tidaklah seorang Muslim memiliki 2 orang tua Muslim. Kemudian dia berbakti kepada keduanya kerana mengharapkan redha Allah, kecuali Allah akan membukakan 2 pintu untuknya. Maksudnya adalah pintu syurga. Jika dia hanya berbakti kepada seorang sahaja, maka pintu yang dibukakan untuknya hanya 1. Jika salah satu dari keduanya marah, maka Allah tidak akan meredai sang anak sampai orang-orang tuanya itu meredainya. Ditanyakan kepada Ibnu Abbas, sekalipun keduanya menzaliminya? Ibnu Abbas menjawab, sekalipun keduanya menzaliminya. Masya Allah. Ya, anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dahsyat, luar biasa sangat hak mak ayah. Ya, luar biasa sangat hak mak ayah. Dan selalu dalam rancangan-rancangan, dalam ceramah-ceramah, ya Dr. Aminah, Ustazah selalu menyebut tentang pendidikan anak-anak. Ya, selalu menyebut tentang tanggungjawab ibu bapa. Maknanya okey, pada part ibu bapa juga ada tanggungjawab. Ada hak anak-anak yang kena diberikan. Tapi hari ini kita bercakap tentang hak ibu bapa kita. Kita bercakap tentang tanggungjawab kita sebagai anak kepada ibu bapa. Ya, tak dapatlah satu waktu nak buat dua-dua sekali kan, ya. Jadi boleh faham, ya, Ustazah menjurus kepada itu. Kita bercakap tentang hak kedua ibu bapa kita, di mana kita bertanggungjawab untuk menunaikan hak tersebut. Ya, bahkan tadi disebut Ibnu Abbas, walaupun kedua-duanya itu menzalimi kamu, tetap tidak gugur hak ibu bapa tadi. Ya, tetap kita sebagai anak-anak kena menyantuni ibu bapa, kena berbuat baik dengan ibu bapa. Masya-Allah. Nanti kita akan terus insya-Allah dalam slot ini Ustazah akan sebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah-kisah bagaimana membuktikan betapa hebatnya soal, ya, berbakti pada kedua ibu bapa, taat kepada kedua ibu bapa. Sebelum kita pergi kepada kisah Uwais Al-Qarni, ya Dr. Aminah, Ustazah ingin menyebut kembali, mengulang satu hadis Nabi SAW di mana maksudnya ataupun kisahnya adalah bagaimana ada seorang laki-laki. Ya, mari kita hayati betul-betul dan cuba kita dekatkan kisah ini dengan realiti kehidupan kita masing-masing. Ada seorang laki-laki datang bertemu dengan Nabi SAW. Laki-laki yang datang bertemu dengan Nabi SAW itu adalah seorang laki-laki yang sedang diburu dengan perasaan yang sangat berat dalam jiwa dia kerana dia merasakan dia sangat banyak dosa. Dia sangat banyak dosa dan dia ingin bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, itu memang satu perasaan yang selalu dirasakan oleh kita semua. Bila kita rasa, ya Allah, dosa kita banyaknya. Ya, apatah lagi kalau ada yang terjebak dengan dosa besar. Ya, lebih-lebih lagi lah, ya Allah, ya Tuhan, ya, berat beban hati menanggung rasa berdosa tersebut. Jadi laki-laki tadi, ya, terasa beratnya penanggungan dosa. Nak bertaubat, lalu bertemu dengan Nabi SAW, mengadu dengan Nabi kita Muhammad SAW,
beliau menyatakan begini, "Ya Rasulullah, aku ni pendosa ya Rasulullah. Tapi aku nak bertaubat daripada dosa-dosaku itu. Aku nak bertaubat dengan Allah Azza wa Jalla. Tolong ya Allah, dalam kalut malut perasaan yang kurasakan ini, tolong tunjukkan kepadaku bagaimana seharusnya untuk aku bertaubat daripada dosa-dosaku." Dosa yang disebut oleh laki-laki ini adalah dosa yang umum, yang tak diberitahu dosa apa. Tapi banyak dosa yang telah aku lakukan. Aku nak bertaubat kepada Allah. Tunjukkan kepada aku ya Rasulullah bagaimana cara untuk aku bertaubat. Dr. Aminah, sahabat-sahabat, adik-adik, anak-anak sekalian, kalaulah kita berhenti sekejap sebelum kita sambung balik semula hadis tu. Ustazah buat satu tamthilan, tamsilan. Kalaulah seseorang datang jumpa ustazah bagi tahu saya ada dosa tu, dosa ni, lepas tu saya nak bertaubat. Ustazah mungkin tak akan ada idea, tuan-puan sekalian, sebelum membaca ataupun mengikuti hadis Nabi SAW tadi, di mana Nabi membuka satu ruang, membuka satu cetusan perkara yang sangat besar dan penting, yang menjadi panduan, yang menjadi cara, yang menjadi kaedah. Kalau kamu berdosa, kalau kamu nak bertaubat kepada Allah, ini kaedah dan cara dia. Okay, balik kepada jawapan Nabi SAW. Apa Nabi kata? Nabi tanya kepada laki-laki tadi, apakah kamu masih ada ibu? Apakah kamu masih ada ibu? Lalu dijawab laki-laki tadi, ya, aku masih ada ibu. Lalu Nabi kata apa? Pergilah, baliklah kepada ibu kamu, datangilah ibu kamu dan berbaktilah kepada dia. Berbuat baiklah kepada dia, maka itulah jalan taubat kamu. Tak kira dosa apa pun. Ya, tiba-tiba Nabi menunjukkan kepada laki-laki tadi bahawa masya-Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin, bakti kepada ibu bapa, balik jaga hati ibu bapa, ya, taat kepada ibu bapa, terutama tadi ibu tadi, tuan-puan sekalian, itu adalah jalan terbuka. Itu adalah kaedahnya, itu adalah caranya. Cara yang paling umum, ya, cara yang paling, insya-Allah di antara cara yang paling hebat. Kamu nak bertaubat kepada Allah, gantikanlah. Ya, gantikanlah segala sayyiat, keburukan-keburukan yang telah kamu lakukan dengan melakukan satu amalan yang begitu mulia sekali, iaitu berbakti kepada ibu kamu, berbuat baik kepada ibu kamu. Jadi masya-Allah ya tuan-puan sekalian, kadang-kadang kita nak jadi baik, Dr. Aminah kan, kita perhati bab solat. Ya, betul. As-salatu imaduddin, betul, tidak dinafikan. Ya, kadang-kadang kita nak jadi baik, kita perhatikan bab tahajud kita. Kita perhatikan bab baca Quran kita. Kita perhatikan bab zikrullah dan sebagainya. Kita perhatikan bab mencari ilmu dan sebagainya. Tapi jangan kita lupa, sahabat-sahabat, adik-adik, tuan-puan sekalian, yang paling utama, ya, selepas solat, ya, mengambil kira perkara-perkara yang wajib. Takkan sama dengan tahajud yang sunat. Takkan sama dengan baca Quran yang sunat. Takkan sama dengan tasbih zikrullah yang sunat. Kerana mentaati ibu bapa, berbakti pada ibu bapa, ini jatuh hukumnya adalah wajib. Maka kalau kita nak jadi orang soleh, kalau kita nak jalan pintas, jalan pantas untuk berubah, untuk berhijrah, untuk mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla, maka jangan dilupakan, ada ibu kita, ada ayah kita yang haknya kena dipenuhi, ya, yang harus dan wajib kita berbakti kepada keduanya. Wajib kita merendahkan diri kita, hati kita pada keduanya. InsyaAllah itu adalah jalan masa depan yang sangat cerah. Ya, taubat yang terbuka. InsyaAllah mudah-mudahan Allah menerima taubat kita. Baik sahabat-sahabat sekalian, ya, mari kita lihat kepada kisah Uwais Al-Qarni. Jadi mungkin ada banyak versi, ya, kisah Uwais Al-Qarni. Jadi ustazah akan mengambilnya, ya, daripada kisah yang diriwayatkan oleh Umar, daripada Umar Al-Khattab, bahawa dia telah berkata, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna min khairit tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwaisun wa lahu walidah wa kana bihi bayadun famuruhu falyastaghfir lakum. Masya-Allah. Ya, Nabi kata apa? Sesungguhnya pada golongan tabi'in itu, sesungguhnya
min khairit tabi'in, daripada sebaik-baik golongan tabi'in. Sebaik-baik golongan tabi'in, rajulun, seorang laki-laki, yuqalu lahu Uwaisun, yang dikenali ataupun disebut sebagai Uwais. Walahu walidah, dan dia ada seorang ibu. Wa kana bihi bayadun, dan pada tubuhnya ada warna putih, sisa penyakit kusta. Famuruhu, temuilah dia. Falyastaghfir lakum, dan mintalah agar dia memohonkan ampunan Allah untuk kalian. Masya Allah ya, sahabat-sahabat ya, Dr. Aminah kan. Nabi sebut kepada sahabat tu. Nabi sebut kepada sahabat. Nabi bercakap tentang tabi'in, iaitu tabi'in ni maknanya bukan sahabat. Dia sahabat ni yang dapat bersama dengan Nabi, dapat jumpa Nabi ya. Tetapi Uwais Al-Qarni ni tak sempat bertemu dengan Nabi SAW. Lalu Nabi cerita dengan golongan sahabat. Nabi kata ada maknanya min khairit tabi'in, di antara tabi'in yang paling baik adalah Uwais. Temuilah dia, Nabi kata. Seolah-olah Nabi nak suruh carilah dia tu. Temuilah dia. Kalau bertemu dengan dia nak buat apa? Kalau bertemu dengan dia nak buat apa? Masya Allah, Nabi cakap pada sahabat. Nabi kata apa? Falyastaghfir lakum. Kamu kena minta dia itu mendoakan agar Allah mengampunkan dosa kamu. Masya Allah. Masya Allah. Padahal Nabi bercakap dengan sahabat. Tahulah sahabat kedudukan macam mana. Ya, kita tahu sahabat macam mana. Ya, hebatnya, bagaimana pahala mereka, kebaikan mereka. Tapi Nabi boleh mengisyaratkan jumpa khairut tabi'in itu, iaitu Uwais. Kamu jumpa dia, minta dia supaya mintakan keampunan untuk kalian. Diriwayatkan daripada Usaid bin Jabir rahimahullah. Dia berkata, "Idza ata alaihi amdadu ahli al-Yaman sa'alahum afikum Uwais bin Amir." Ketika serombongan orang datang daripada Yaman untuk menemui Umar Al-Khattab, pasti Umar Al-Khattab akan selalu bertanya, apakah di antara kamu ada yang bernama Uwais bin Amir? Tengok Saidina Umar ya. Bila Nabi dah tak ada dah. Ya, Nabi dah wafat, tuan-puan sekalian. Kemudian masih segar pada ingatan sahabat, termasuk Saidina Umar Al-Khattab, pesanan Nabi tadi. Ya, jadi bila datang saja rombongan daripada Yaman, Saidina Umar Al-Khattab akan sentiasa bertanya, ada tak dalam rombongan kamu laki-laki yang bernama Uwais bin Amir? Hatta ata ala Uwaisin faqala anta Uwais bin Amir, qala na'am, qala min muradin, thumma min qaranin, qala na'am, qala fakana bika barasun fabara'ta minhu illa mawdi'a dirhamin, qala na'am, qala laka walidah, qala na'am, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'a amdadi ahli al-Yaman min muradin thumma min qaranin kana bihi barasun fabara'a minhu illa mawdi'a dirhamin lahu walidatun huwa biha barrun law aqsama 'ala Allah la abarrahu fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al fastaghfir li fastaghfara lahu. فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال أكون في غبراء الناس أحب إلي. Panjang sikit Dr. Aminah ya, saya bacakan sampai habis. Okey, kita tengok maksud dia. Sehinggalah tuan-puan sekalian, akhirnya datanglah rombongan yang dalam rombongan tersebut ada Uwais bin Amir. Akhirnya Umar menemui Uwais dan dia pun bertanya kepadanya. Ya, maknanya Sayyidina Umar tanya, apakah kamu Uwais? Uwais menjawab, ya. Umar bertanya lagi, yang berasal daripada Mirat kah? Kemudian pindah ke Qarn? Uwais menjawab, ya. Sayyidina Umar bertanya lagi, pada tubuhmu ada penyakit kusta, kemudian kamu sembuh darinya, kecuali ada sisa sebesar uang logam dirham. Uwais menjawab, ya. Umar bertanya lagi, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada kalian Uwais bin Amir bersama serombongan penduduk Yaman. Dia berasal daripada Mirat, kemudian pindah ke Qarn. Pada tubuhnya ada penyakit kusta, kemudian dia sembuh daripadanya, dan kecuali hanya sebesar uang logam dirham. Dia memiliki seorang ibu. Ini Nabi sebut ya pada sahabat.
dia memiliki seorang ibu dan dia sangat berbakti kepada ibunya. Seandainya, ini adalah kata-kata Nabi ya, lau aqsama 'ala Allahi, seandainya dia itu bersumpah kepada Allah, nescaya Allah pasti akan berbuat baik kepadanya. Jika kamu mampu, wahai Umar, meminta kepada Uwais itu agar dia memohonkan ampunan untukmu, maka lakukanlah. Masya Allah. Masya Allah. Kita tak boleh nak bayang setinggi mana darjat Uwais Al-Qarni yang diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga kan Nabi SAW telah memberikan isyarat tentang beliau kepada para sahabat. Sehingga kan para sahabat ada satu keinginan yang membuak-buak, ya, untuk benar-benar ingin bertemu dengan Uwais bin Amir tadi, seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW. Lalu Sayyidina Umar pun berkata kepada Sayyidina Uwais, mohonkanlah ampunan untukku. Masya Allah, tawaduknya para sahabat, ya. Lalu apa kata Sayyidina Umar? Fastaghfirli, tolonglah Uwais, mohonkanlah keampunan untuk aku daripada Allah. Maka Uwais pun memohonkan ampunan untuk Umar. Umar pun berkata kepadanya, kamu nak pergi mana Uwais? Uwais menjawab, ke Kufah. Lalu Umar berkata, perlukah aku menuliskan surat yang bermanfaat bagimu pada Gubernur Kufah? Maknanya kamu nak ke Kufah, bawa surat aku ni. Biar kamu boleh tunjuk dengan Gubernur Kufah surat daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Ya, pastilah kalau dah bawa surat tu, itu macam kabel besar lah ya, tuan-puan sekalian. Tapi lihat jawapan Uwais. Uwais menjawab, dalam bahasa Arab dia jawab apa? Akunu fi ghabra'in nasi ahabbu ilayya. Oh, tidak apa-apa, berada di lingkungan orang-orang yang miskin lebih aku sukai. Masya Allah. Masya Allah. Ya, seorang rajulun zahidun, ya, seorang laki-laki yang zuhad, ya, seorang laki-laki yang sangat zuhud, tuan-puan sekalian. Sampaikan menolak, ya, surat-surat nak pakai kabel-kabel besar ni tak payahlah. Aku lebih suka duduk di kalangan orang-orang miskin sahaja. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Dr. Muhammad Abdul Rahman Waisi dalam bukunya yang memang tajuk buku tu adalah Uwais Al-Qarni. Apa yang beliau komen, ya, apa yang beliau sebut, keistimewaan yang dimiliki oleh Uwais Al-Qarni yang membuatkan dirinya menjadi terkenal, ya, sama ada di bumi maupun di langit, adalah kerana perbuatan bakti, pengabdiannya, ya, bakti dan budinya kepada ibunya. Yang kerana perbuatan bakti itulah dia tidak dapat berhijrah untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya, ya, di kalangan sahabat-sahabat Uwais tu ada yang berhijrah dah, tinggalkan, ya, tinggalkan Qaran, ya, tinggalkan Mirat. Sebab apa? Berhijrah nak pergi Madinah. Ya, sampai dah berita tu bahawa Nabi SAW ni di Madinah ada Rasulullah SAW dan mereka mengimani Allah dan Rasul. Jadi ada di kalangan orang kampungnya, sahabat-sahabatnya dah hijrah dah nak pergi jumpa Nabi SAW. Disebutkan oleh para ulama, ya, tuan-puan sekalian, di antaranya diriwayatkan daripada Asbagh bin Zaid bahawa dia berkata, sesungguhnya benar-benar hal yang menghalangi Uwais untuk mendatangi Nabi SAW, untuk bertemu dengan Nabi SAW, hanyalah kerana perbuatan baktinya kepada ibunya. Itulah yang betul-betul menghalang Uwais Al-Qarni untuk bertemu dengan cinta hatinya, iaitu Rasulullah SAW. Kita boleh bayangkan, ya, kita boleh rasa, betul tak Dr. Aminah? Ya, macam mana perasaan nak jumpa Nabi SAW. Sebab Nabi masih ada. Nabi masih ada di dunia ini. Jadi maknanya boleh hijrah dengan para sahabat yang lain, nak pergi Madinah, nak jumpa Nabi, nak peluk Nabi, nak pandang Nabi, nak dengar suara Nabi. Tapi bak kata Asbagh bin Zaid tadi, satu-satunya perkara yang menghalangi Uwais daripada bertemu dengan Nabi SAW adalah kerana dia mengirakan soal baktinya kepada ibunya. Sebab itu tuan-puan sekalian, Syekh Yusuf An-Nabhani, dia telah buat satu biografi tentang Uwais Al-Qarni dalam kitabnya yang berjudul Jami' Karamat Al-Awliya. Masya Allah.
Jami' karamatil awliya, himpunan karamah para wali. Ya, sebab maknanya ramai yang mengatakan Uwais Al-Qarni ini adalah wali, seorang wali Allah. Seorang wali Allah, tuan-puan sekalian. Kata Dr. Syekh Yusuf An-Nabhani, ya, dia kata apa? Yang disebut sebagai salah seorang daripada wali itu adalah Abu Amir Uwais Al-Maradi Al-Qarni. Dia adalah sosok tabi'in yang terbaik sesuai dengan kesaksian junjungan para rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hidup semasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak sempat untuk bertemu baginda kerana disibukkan dengan perbuatan baktinya kepada ibunya. Jadi panjanglah ya tuan-puan sekalian dalam kitab Jami' Karamatil Awliya bagaimana mengulas ya tentang bakti Uwais Al-Qarni tadi, sahabat-sahabat sekalian. Jadi bila kita tengok kan, ya Allah ya Tuhan, satu amalan tuan-puan sekalian yang masya-Allah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bercakap kecuali dipandu oleh wahyu Allah Azza wa Jalla. Nabi tak pernah jumpa Uwais Al-Qarni. Ia dipisahkan oleh sempadan negara dan sebagainya. Tak pernah bertemu. Ya, dan tidak ada hubungan secara fizikal untuk bertemu. Bukan ada telefon. Belum. Semua tu tak ada tuan-puan sekalian. Tapi kita kena ingat bahawa Nabi tidak bercakap, tidak berucap, tidak mengatakan sesuatu kecuali dengan bimbingan wahyu. Jadi Masya Allah tuan-puan sekalian. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah melihat perbuatan hamba-hambanya, termasuk ketaatan dan kebaktian Uwais Al-Qarni. Ya, Allah yang memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Uwais Al-Qarni. Lalu Nabi ceritakan kepada para sahabat. Dia nak bagi tahu, ya Allah, betapa terpandangnya setiap ketaatan kita kepada ibu bapa kita. Betapa terpandangnya setiap kebaktian seorang anak kepada ibu bapa. Allah benar-benar redha dengan anak-anak yang berbakti kepada kedua ibu bapa. Ya, kalau ikutkan kan, boleh je kan ya kita kata nak jumpa Rasulullah ni sallallahu alaihi wasallam. Ya, tak apalah tinggal mak, upah je lah orang lain jaga mak. Ya, sebab membuat-buatnya perasaan, membuat-buatnya kerinduan nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masya-Allah tuan-puan sekalian, ya, bakti kepada ibu bapa tetap juga perkara yang sangat utama. Ya, sangat utama. Jadi sebab itu bila kita bercakap tentang Uwais Al-Qarni, cuba kita tengok pada suasana semasa sekarang, ya. Kita relatekan kepada diri kita. Masya Allah, kadang-kadang berapa banyak kita melebihkan orang lain, ya, lebih daripada mak kita. Dari sudut tindakan kita, ya, dari sudut keputusan kita dan sebagainya. Masya Allah, kalaulah kita boleh melihat balik, ya, maknanya muhasabah kembali. Kalau kita nak betul-betul disayangi Allah dan Rasul, ya, betul-betul maknanya mendapat redha Allah Azza wa Jalla, maka buatlah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita. Ustazah bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala aqbala rajulun ila nabiyillah sallallahu alaihi wasallam فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله قال فهل من والديك أحد حي قال نعم بل كلاهما قال فتبتغي الأجر من الله قال نعم قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, seorang laki-laki pernah menghadap Nabi SAW, lalu laki-laki itu berkata pada Nabi, aku berbai'ah dengan mengucapkan janji setia kepadamu ya Rasulullah untuk melakukan hijrah dan jihad kerana aku ingin mendapat pahala daripada Allah. Ya, maknanya baiklah laki-laki ni jumpa Nabi, nak kemudian berbai'ah, buat janji setia, aku nak mengharapkan pahala daripada Allah dengan jalan jihad dan juga hijrah bersama dengan kamu ya Rasulullah. Nabi SAW respon kepada laki-laki tadi. Bagaimana Nabi respon? Nabi tanya kepada laki-laki tadi, fahal min walidayka ahadun hayy? Masih ada tak salah seorang daripada ibu ayah kamu yang masih hidup?
Masya Allah. Ya, macam tadi orang datang nak taubat, Nabi tanya pasal mak juga. Sekarang orang datang janji setia dengan Nabi nak hijrah, nak jihad, Nabi tanya pasal mak juga. Ya, Nabi kata, fahal min walidayka hayyun? Ada lagi tak salah seorang daripada ibu bapa kamu masih hidup? Qala na'am. Bal kilahuma. Laki-laki tadi jawab, ya Rasulullah, ada. Bahkan kedua-duanya masih hidup. Fatabtaghil ajra min Allah. Kemudian Nabi kata, kamu nak pahala daripada Allah kan? Sebab tadi laki-laki tu jawab kan? Dia laki-laki tu kan kata, aku sumpah setia dengan kamu, nak hijrah, nak jihad sebab aku harap pahala daripada Allah. Sekarang Nabi tanya, kamu nak pahala dari Allah kan? Lalu jawab laki-laki tadi, bala. Benar, aku ataupun na'am, benar, aku nak pahala daripada Allah. Lalu Nabi menjelaskan, farja' ila walidayka fa ahsin suhbatahuma. Maka pulanglah kamu kepada kedua ibu bapa kamu dan perbaikilah ihsan ataupun temanilah mereka. Ya, temanilah kedua mereka dengan sebaik-baik yang kamu boleh lakukan. Di situlah letaknya apa yang kamu harapkan tadi, iaitu kamu mengharapkan pahala daripada Allah. Ada mak ayah, kat situlah gedung pahala kita. Kat situlah masya-Allah perbendaharaan pahala kita. Situlah ladang pahala kita. Ibu bapa kalau ada dua-dua atau salah seorang. Ini petunjuk yang Nabi tunjukkan dalam hadis ini. Ya, sahabat-sahabat, anak-anak sekalian. Sebab itu masya-Allah, ini adalah muhasabah ya kepada diri ustazah juga. Sebab itu kita sebagai anak ya, tuan-puan sekalian, ini kalau ustazah pergi kepada berapa ya? 32 ciri anak yang berbakti tu. Lepas pada diulas pasal Uwais Al-Qarni, saya rasa macam, ya Allah ya Tuhan, rasanya ya Allah aku ni belum betul-betul berbakti pada mak ayah. Ya, betul-betul belum berbakti pada mak ayah. Ya, sebab macam mana nak kata, nanti kita akan sebutlah sebentar lalu 32 tu. Rasa belum betul-betul berbakti pada mak ayah, sampaikan tuan-puan sekalian, apa yang boleh kita buat ialah selalulah tolonglah merendah diri pada mak ayah. Tolonglah merendah diri pada mak ayah. Kita akuilah bahawa kita belum mampu, belum boleh, bahkan takkan pernah dapat memenuhi hak yang sebenar untuk kedua ibu bapa kita. Lalu tolonglah anak-anak, ya, tolonglah diri, termasuk diri saya sendiri, ya, termasuk semua yang mendengar, tolonglah buatlah 3 perkara ni. Ya, latihlah diri kita untuk tawaduk dengan ibu bapa kita. Percayalah Allah yang maha kaya, Allah yang maha sempurna, Allah yang maha hebat, Allah yang memiliki alam jagat raya, dunia, bumi, segala macam ni tuan-puan, boleh memberikan kejayaan dengan mudah kepada kita semua. Tapi carilah kunci dia. Ya, apa kunci dia? Tolong jadi seorang anak yang benar-benar merendah diri pada mak ayah, yang benar-benar berbakti pada mak ayah, yang selalu berfikir bagaimana untuk mentaati Allah dengan jalan mentaati kedua ibu bapa. Sama macam kita fikir soal solat kita, sama macam kita fikir soal puasa kita, ya, sama macam kita fikir soal zikrullah banyak mana, baca Quran banyak mana. Jangan tertinggal soal bakti kita, jaga hati ibu bapa kita. Sebab tu minta 3 perkara. Ya, selalu saya ulang benda ni Dr. Aminah ya, untuk ingatan kita bersama. Iaitu yang pertama, tuan-puan sekalian, ya, dengan mak ayah ni selalulah minta doa mereka. Selalulah minta doa mereka. Jangan kita anggap, alah, memang itu tugas mak-mak lah. Itu memang tugas ayah-ayah lah doa. Tak payahlah kita minta-minta. Kan? Ya? Mesti confirm punya mak kita doakan kita. Itu jawapan kita kadang-kadang. Tuan-puan, kita nak mendidik diri kita. Kita nak buat sesuatu yang menyenangkan hati ibu bapa kita. Ya, orang Melayu kata sejuk perut hati mak tu, sejuk perut ibu yang mengandung. Lalu yang pertama, tolong jadi anak yang tertib sangat. Ya, yang lembut hati, yang rendah diri. Apa dia? Selalulah mendatangi ibu bapa kita dengan tertib. Bersimpuhlah dekat mak ayah kita. Ya, pegang tangan mak ayah kita. Peluk mak ayah kita. Cakaplah macam budak bodoh. Kita ni macam budak bodoh. Cakaplah macam orang tak reti apa. Ya, buatlah masa tu macam kita ni tak reti apa-apa. Macam tak ada apa-apa. Tak ada pangkat, tak ada gelar, tak ada jawatan, tak ada apa.
tak ada PhD, tak ada sijil. Depan mak ayah tak payahlah nak angkat sijil kita, jawatan kita, tak ada apa segala macam tu. Jadilah seperti mana Allahu Akbar, betul-betul seorang manusia yang tak ada apa pun. Datang kat mak ayah kita, pegang tangan mak ayah, ya, peluk, rangkul mak ayah dan ucapkan, mak, saya sangat perlukan doa mak. Ustazah yang dah tua ni tuan-puan, ada anak-anak, ya, telefon mak, jumpa mak, cakap, mak, tolong mak doakan anak-anak Kak Cik mak, tolong. Ya, mak doakan Kak Cik. Minta doa je lah kerja, minta doa. Dia minta doa. Selalu ingat. Ya, selalu ingat apa dia? Selama mana masa ada mak ayah, doa dia terlalu berharga, doa dia terlampau mahal. Ya, boleh jadi kadang-kadang susahnya rumah tangga kita, masalah dalam keluarga kita, boleh jadi tuan-puan sekalian, nun dekat kampung ada mak ayah kita, mak ayah mertua yang tak terjaga, yang tak terbela. Ya, yang tak terbela nasib mereka, kebajikan mereka. Jadi, kalau tak boleh jumpa, telefon. Telefon untuk apa? Mak, hari ni nak minta doa lagi, mak. Minta doa. Biarlah mak kita jawab. Memang mak doakan selalu, tak apa. Kita sebagai anak, merendah diri. Biar kita boleh sebut, tuan-puan sekalian, sebab kita masih ada mak ayah. Koklah Allah bagi kejayaan ke anak-anak kita. Koklah Allah bagi kejayaan kat kita. Biar kita boleh sebut, ya, Alhamdulillah, barakah doa mak ayah saya. Barakah doa mak ayah saya. Ya, kita boleh sebut barakah doa mak ayah saya. Minta doa dengan mak ayah. Ya, doakan agar Allah kurniakan kepada kita husnul khatimah. Cakap. Belajar komunikasi dengan mak ayah, ya. Luahkan dengan tertib. Minta dengan ibu bapa kita. Yang pertama adalah minta doa. Ya, walaupun memang mak ayah tu akan mendoakan. Ya, anak-anak semua, anak-anak UTM, ya, anak-anak UU manalah, tak kisahlah anak kat mana-mana pun, ya. Anak ustazah sendiri, ya, semua yang mendengar, datang pada mak ayah kita. Umi doakan, ya Umi, doakan. Hari ni doakan lagi, doa lagi, masya-Allah. Hati kita akan tawaduk dan mak ayah kita pun akan rasa masya-Allah senang hati dengan anak ni. Yang kedua, nak minta apa tuan-puan sekalian? Yang kedua, nak minta nasihat. Selalu datang pada mak ayah minta nasihat. Ya, mak, nasihatkanlah saya. Mak nak buat macam mana, ya? Minta pandangan dia, minta nasihat dia. Masya-Allah tuan-puan sekalian, ya, benda ni bagi seorang ibu kan memang rasa sejuk hatilah Dr. Aminah, kalau anak kita datang, Umi, apa pandangan Umi, ya? Umi nak nasihat Umi boleh? Umi, nasihatkanlah saya. Masya-Allah, ya, masya-Allah. Jadi cuba buat. Dan yang ketiga, ya, sahabat-sahabat, anak-anak semua, adalah minta kemaafan. Ya, selalu minta maaf dengan mak kita. Sebab apa? Sebab kita tidak berupaya sebenarnya untuk memenuhi keseluruhan hak-hak mereka. Ya, kita tak mampu. Kecuali yang kita harapkan ialah, ya Allah mak, mudahkanlah untuk redha dengan kami. Ya, maafkanlah kami. Minta maaf dengan mak kita. Sahabat-sahabat sekalian, ya, ustazah nak ambil sikit masa untuk baca, cakap laju-laju je, ya. Perkara yang digariskan oleh Syekh Abdullah Ulwan yang menepati ataupun ciri-ciri anak yang berbakti pada ibu bapa. Yang pertama sekali adalah taat kepada ibu bapa dalam setiap hal yang mereka perintahkan kepada anaknya, kecuali jika perintah itu berkaitan dengan perbuatan maksiat kepada Allah. Masya-Allah, ya. Ini bukan ustazah cakap, ya. Anak-anak, tuan-puan sekalian, kena taat dengan mak ayah pada semua perkara yang diperintahkan, kecuali kalau mereka perintahkan untuk melakukan maksiat kepada Allah, yang tu tak payah buat. Tapi kalau yang mereka suruh itu bukan perkara yang maksiat kepada Allah, maka ia menjadi satu kemestian untuk kita mentaatinya. Andai kata tak boleh kita nak buat kerana tak mampu, kerana mungkin kita rasa tak selesa, tak boleh, maka tolonglah bincangkan secara yang paling harmoni dengan kedua ibu bapa kita, bukan dalam bentuk membentak, bukan dalam bentuk menolak mentah-mentah, ya, arahan mereka, pandangan mereka, tapi tolaklah, ya, dengan perbincangan yang harmoni, ya, sehingga mereka sedap hati, mereka lapang hati dengan kita sebagai anaknya. Jadi
Maknanya Masya Allah kedudukan ibu bapa tu memang selepas Allah dan Rasul. Bagi yang ada suami, Allah, Rasul, suami. Kemudian ibu bapa. Ya, soal ni bukan soal. Sebenarnya bila sebut tentang suami dengan ibu bapa, kadang-kadang orang tanya ustazah, dia kata ustazah macam mana ni? Saya nak taat siapa? Mak saya ke suami saya? Bagi ustazah, sebenarnya bukan bermaksud kalau kita taat suami, kita derhaka pada mak. Tak. Sebenarnya tak timbul masalah apa. Kita kena menjaga ketaatan kepada kedua-duanya. Ya, cuma tinggal lagi mendahulukan kepada suami. Tapi itu bukan bermakna membiarkan mak kita ni menangis. Bukan bermakna membiarkan mak kita kecil hati. Ya, pandai-pandailah kita menguruskan pula hubungan dengan ibu kita tadi. Ya, jadi tidak ada konflik di antara suami dengan mak. Cuma dia ada keutamaan. Ya, suami kemudian mak bagi yang sudah berkahwin. Tapi bukan bermakna kita biar mak kita berendam air mata, tidak. Ya, kita pasti insya-Allah ada jalan untuk menjaga hati kedua ibu bapa kita. Baik, yang kedua. Ini hak seorang ibu, ini adalah tanggungjawab anak-anak kepada ibu bapa yang dikatakan berbakti. Yang kedua ialah apabila kalian berbicara kepada keduanya, maka susunlah bicara kalian dengan penuh santun dan kelembutan. Masya-Allah. Ya, cakap dengan mak ayah dengan penuh kelembutan, ya, santun. Kita selalu minta dengan Allah, ya Latif, ya Latif, Allah yang Maha Penyantun, Allah yang Maha Lembut. Tuan-puan, kita yakin Allah itu Maha Latif. Allah nak tengok bagaimana kesan keyakinan kita terhadap Allah yang Maha Latif. Cobalah kita pula latif dengan ibu bapa kita. Menyantuni mak ayah. Lebih wajar kan sebab mak ayah kita. Pendek kata, kalau dengan mak ayah pun tak boleh nak latif, apa jaminan boleh latif dengan orang lain? Betul tak Dr. Aminah? Dengan mak ayah yang begitu syarat jasa dia tak boleh kita nak cakna, tak boleh kita nak prihatin, apa jaminan kita boleh betul-betul ikhlas menjaga keprihatinan dan kebajikan orang lain? Ya. Jadi yang kedua adalah berbicara kepada keduanya dengan lembut dan santun. Yang ketiga, berdiri untuk menghormati kedua orang tua saat keduanya menemui sang anak. Ya, Masya Allah, dalam kitab ini dituntun sehalus-halusnya bagaimana untuk menjaga hati kedua ibu bapa. Bahkan kalau mak kita datang kat kita, ayah kita datang kat kita, kita kena berdiri kalau ayah kita berdiri. Ya, bukan kadang-kadang ya kita tidur macam Cleopatra, lepas tu mak ayah kita datang kat kaki kita, ya, ataupun kadang-kadang mak ayah kita duduk kat bawah, kita kat atas kerusi. Sedangkan Islam jaga apa? Jangan, hormati mak ayah kamu. Anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kadang-kadang kan ada satu perkara yang mungkin kita terlepas pandang. Air muka mak ayah kita ni kena dijaga dengan sebaik-baiknya. Ya, katalah ada kawan-kawan mak ayah kita, ya, kawan-kawan mak ayah kita. Tiba-tiba dia menyaksikan bagaimana kita sebagai anak buat acuh tak acuh je dengan mak ayah kita. Ya. Ini kawan-kawan mak ayah kita ada. Ya, contoh kawan-kawan mak ayah kita ni ada bersama dengan mak ayah kita, datang ke rumah kita, ya. Lepas tu mak kita masuk rumah, nampak kita tak tegur pun mak kita, terus kita berlalu. Kawan-kawan mak tengok. Ya. Ataupun mak kita bertanya, nak buat apa tu kakak? Kakak baru balik ke? Ya, penat ke tu? Kita tak jawab pun. Kawan-kawan mak kita ada. Ya, kawan-kawan mak ayah kita ada. Dia tengok je perangai anak kita kan, contohnya. Masya Allah, tuan-puan sekalian, ini adalah satu perbuatan, tolonglah kita elakkan. Sebab apa? Sebab kita umpama menjatuhkan air muka ibu bapa kita di hadapan sahabat-sahabatnya. Betul tak Dr. Aminah? Ya, sebab macam inilah ya, kadang-kadang benda ni mudah je berlaku dalam hidup kita semua, mungkin kerana kita tak perasan kan. Contoh katalah ustazah ikut kawan, kemudian kawan tu jumpa anak dia. Kemudian bila ustaz tanya pada anak kawan tu, sekolah mana ni kakak kan? Sekolah mana? Tiba-tiba dia macam tak nak jawab, ya, sekolah mana? Kita tanya tingkatan berapa? Semua mak dia yang tolong jawab. Pernah tak macam tu Dr. Aminah kan, ya?
Mak dia yang tolong jawab. Tingkatan 2 tu, kata mak dia. Kita tanya lagi, sekolah mana? Mak dia lagi yang jawab. Oh, sekolah menengah kebangsaan sekian-sekian. Ya. Oh, ambil aliran apa? Contohnya kan, mak dia lagi yang jawab. Yang anak tu buat muka seposen je. Lama-lama kita pun macam, tak apalah, kita pun tak nak panjangkan. Sebab apa nampak macam tak selesa. Ya, mak kena jawab. Padahal anak dah besar, dah boleh jawab sendiri. Waktu tu kita pun cuba nak cari jalan supaya tak apalah, tak nak panjangkan lah tentang ni. Sebab apa? Kita nak jaga air muka mak dia. Ini yang Ustazah maksudkan, Masya Allah, seorang anak tolong jaga air muka mak kita. Perilaku kita menunjukkan, mencerminkan didikan mak ayah kita kepada kita. Jagalah air muka mak ayah kita. Apatah lagi kalau mak ayah tu memang dah didik elok-elok, cuma kita je yang tak nak menerima didikan tu dengan baik, kan? Tapi kita telah memberikan satu gambaran seolah-olah macam mak ayah kita ni tak didik kita betul-betul. Ya, kita jeling mak ayah kita, yalah macam-macam lah keenah-keenah yang berlaku. Entah ada orang datang kadang-kadang, ya, anak yang tiba-tiba hentak pintu lah, ya, tanpa mengambil kira kat rumah tu ada tetamu. Jadi semua ni kena dijaga. Ya, sampai tahap yang disebut oleh Syekh Abdullah Ulwan, kalau mak ayah kamu ada datang kat kamu, kalau dia tu berdiri, kita pun kena sama berdiri. Ya, dia duduk, baru kita duduk. Ya Allah, ya Tuhan, dahsyat, ya, luar biasa sangat orang-orang yang berbakti pada mak ayah. Ada seorang ulama, ya, tuan-puan sekalian, anak-anak semua, seorang ulama besar, ya, disebutkan dalam kitab ni. Ustazah tadi tanda, lepas tu tak jumpa pula tanda kat mana Dr. Aminah nak sebut nama beliau. Beliau ni maknanya sangat disegani, dihormati. Ini cerita-cerita zaman salafus salih lah, ya. Sangat dihormati, disegani. Maknanya kalau sekali beliau datang memberikan syarahan ataupun kuliah, ya, majlis beliau itu akan dihadiri oleh ratusan ribuan manusia. Tapi Masya Allah, dalam kitab ni menyebut bagaimana ada beberapa orang sahabat Tuan Guru ini yang kerap kali bermimpi akan Tuan Guru ini. Ya, maknanya dalam mimpi sahabat-sahabat Tuan Guru ni, dia mimpi Tuan Guru ni, dalam mimpi tersebut pasti akan macam penuh dengan permata berlian. Hebatlah, janggut yang sangat cantik lah. Ya, penuh dengan cahaya permata. Jadi bila sahabat-sahabat tu bercakap sesama mereka, betul lah, saya pun kalau mimpikan Tuan Guru, janggutnya mesti bercahaya. Ya. Jadi sehingga satu hari ada yang bertanya kepada Tuan Guru tersebut. Ini disebutkan dalam kitab, ya, kitab Sa'adatul Abna fi Birril Ummahati wal Aba. Ya. Jadi ada sahabat yang bertanya dengan Tuan Guru tu, kenapa kami mimpi, kalau mimpi kamu je, pasti mimpi kamu ni janggut kamu bercahaya-cahaya. Jadi Tuan Guru tu pun dia rasa sebak dada dia. Ya, sebak di dada dia, dan dia berkata, wallahu a'lam, aku pun tak tahu. Cuma bila kamu menyebut tentang janggut, aku teringat sesuatu. Ya. Aku sebenarnya tiap-tiap kali balik daripada kuliah aku, balik daripada kelas pengajian aku yang penuh dengan ramai pengikut-pengikut dengan murid-murid aku, bila aku balik rumah aku nampak mak aku dah tidur. Ya, ataupun aku tunggu sampai mak aku tidur. Dan bila mak aku tidur saja, apa yang aku buat ialah, ya, aku tengok kat tapak kaki mak aku tu ada tak kotoran. Ya, ada tak pasir-pasir ke, kotoran ke, debu ke. Lalu dengan janggut aku inilah akan aku bersihkan kotoran di tapak kaki ibuku. Jadi ini Tuan Guru besar yang buat macam tu. Ya, aku bersihkan tapak kaki ibuku dengan janggut aku. Sebab apa tujuan dia? Sebab aku nak merendah diri dengan mak aku. Aku bukan guru besar. Aku bukan Tuan Guru hebat di hadapan ibu aku. Ni janggut aku boleh pakai untuk lap kaki mak aku. Kalaulah tadi kamu katakan kamu asal mimpi aku je nampak janggut aku, ya, bersinar-sinar, ya, ada cahaya, maka ketahuilah bahawa janggutku ini adalah pencuci kaki ibuku. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sebab tu Allah marah, ya, dengan anak-anak yang tinggi diri dengan mak ayah. Jangan bawa kita punya bos tu depan mak kita. Ya, tak kiralah kita CEO ke, ya, specialist ke, profesor ke, depan mak tak ada semua tu. Depan mak semua tu tak ada. Kita anak itu adalah ibu. Kita nak mengharapkan keredaan Allah. Tolong tawaduk. Itu satu cerita daripada, ya, kisah yang disebut dalam kitab ini. Yang keempat,
Mencium tangan keduanya pada pagi hari, pada petang hari atau pada momen-momen tertentu supaya keduanya rasa bahawa mereka ini dihormati dan dimuliakan. Masya Allah, kena bagi mak kita terasa, ya anak saya muliakan saya, ya anak saya hormat kat saya. Pagi pun dia salam saya, petang pun dia salam saya, ya pada momen-momen tertentu dia akan mencium tangan keduanya. Subhanallah, tuan puan sekalian. So kita kena berfikir macam mana ya masa PKP ni nak tunjukkan juga memuliakan, nak tunjukkan juga utamanya mak ayah dalam hidup kita. Ini muhasabah pada diri ustazah sendiri. Ya kena buat sesuatu, kena buat sesuatu. Kadang-kadang kita tu ya nak telefon pun kadang-kadang ingat lupa, terlupa, ingat balik, terlupa kan ya. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan lepas ni kita pun ubah jugalah perangai kita tu. Yang kelima, memuliakan keduanya dalam bentuk memberikan apa yang diminta oleh keduanya. Apa saja yang mak ayah tu minta, kita mampu nak bagi, kita bagilah. Ya, dahulukanlah. Muliakanlah. Ustazah ada satu kisah Dr. Aminah nak share sikit. Bukanlah kisah ni nak mengatakan yang ustazah tu baik ya, tak adalah. Ini adalah kisah kehidupan. Semua orang pun ada sisi yang baik dan ada sisi yang tak baik dalam hidup dia ya. Ustazah juga tidak terkecuali. Jadi yang tak baik juga banyak, boleh jadi sempadan. Tapi ini cerita dulu-dululah ya. Masa arwah ibu mertua tu masih ada lagi. Okey, satu hari tu ustazah nak balik kampung ya, maknanya suami nak ajak balik ke Kelantan, tapi ustazah baru lepas beli gelang. Baru lepas beli gelang emas. Ya, jadi duit tu pun ustaz juga yang bagi ya, suami yang bagi. Lepas tu ustazah pun beli gelang. Jadi ustazah nak balik, bila nak balik kan, macam mana nanti gelang ni mak mentua nampak? Ya, gelang ni mak mentua nampak. Sedangkan anak laki-laki dia ni, suami kita ni anak laki-laki dia, ya, anak laki-laki mak mertua. Tak tahu kenapa ustazah cakap dengan suami kan, ya tak sedap nanti mak mertua nampak pula gelang ni kan ya. Ustazah kata bang, belilah dekat ma juga gelang kan ya. Okey. Tapi masa tu mungkin suami ustazah pun tak fikir soal tu besar sangat. Dahlah tak apalah, kata biar je lah kan ya. Tak adalah mak tak kisah pun nampak gelang kat menantu dia. Tapi ustazah sebagai hati seorang perempuan lah ya, Dr. Aminah ya. Saya kata bang, tak apalah bang, kalau macam tu bagi je lah gelang ni dekat mak. Tak apalah, bagilah gelang ni dekat mak. Ya, sebab tak tergamak nak balik, malah tahu kan ternampak ke apa kan ya. Boleh je kata tak payah pakai masa balik, tapi satu hari nanti mak mentua kita akan tahu juga. Jadi okeylah, menyebabkan suami ustazah pun belilah gelang. Dan memang ya masa tu emas masih murah Dr. Aminah ya. Dia dapat beli gelang yang besar lah. Hampir 3,000 harga dia. Beli gelang dekat mak. Masya Allah ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Masya Allah. Mak terima gelang tu dengan maknanya mencurah-curah air mata dia keluar. Ya, mencurah-curah. Dia cium-ciumnya anak laki-laki dia. Ya, bukanlah kita kata ibu-ibu kita ni madiah ya, memandang kepada fizikal, tak. Tapi faham kan perasaan orang perempuan macam mana kan ya. Jadi sampai mak tu menangis terima gelang tu. Menangis terima gelang. Ya, sampai cium-cium depan mata ustazah. Ya, cium-cium anak laki-laki dia. Terima kasihlah sepanjang hayat mak tak pernah merasa gelang besar kat tangan ni. Ya. Lepas tu ustazah sampai sempat juga mencelah cakap dengan ustaz, bang. Ya, tangan ni lah yang besarkan anak, basuh berak anak, ya, buat segala macam untuk keluarga. Allahu akbar, sikit sangat, kecil sangat kalau kita kalau kita bahagi dia rasa teruja, rasa seronok, ya, ambil hati dia sebagai seorang perempuan. Dapatlah merasa kan, ya, mak kata dapatlah merasa pakai gelang lebar sikit ni, tak pernah merasa seumur hayat mak. Jadi lepas tu Masya Allah, nampak mak ni kejap-kejap tengok ke gelang, kejap-kejap tunjuk kepada yang lain-lain lah ya. Tengok comel dok gelang mak ni. Ya, Masya Allah. Subhanallah, buatlah sesuatu untuk mak ayah kita gembira. Semua sekali, baik kejayaan kita pun menggembirakan dia, baik kita bagi hadiah pada mak ayah, buat sajalah apa pun ya, tuan-puan sekalian. Jangan berkira sangat dengan mak ayah. Yang keberapa dah Dr. Aminah? Yang keenam, memelihara kehormatan dan hak-hak keduanya.
Yang ketujuh, bermusyawarah dengan keduanya dalam setiap pekerjaan atau permasalahan. Yang ke-8, memperbanyakkan doa dan memohon keampunan Allah untuk keduanya. Yang ke-9, jika keduanya menerima tetamu, hendaklah si anak duduk dekat dengan pintu atau duduk di tempat yang senang dilihat oleh kedua ibu bapa dan selalu memandang ke arah keduanya kerana barangkali keduanya akan memerintahkan sesuatu kepadanya. Masya Allah ya, detail kitab ni sebut. Makna kalau datang tetamu, anak-anak kena duduk pada satu posisi yang senang mak nak panggil. Ya. Kadang-kadang datang tetamu lari semua masuk bilik. Ya, lepas tu tetamu kata senyap je rumah yang tak ada orang ke kak? Dia katakan, ya. Lepas tu kan kita pun acah-acah panggil seorang tak menyaut. Contohnya lah, ya. Sedangkan Masya Allah, Islam letakkan garis panduan, datang tetamu kat rumah kamu, maka hendaklah kamu duduk supaya mak ayah kamu senang nampak kamu, senang panggil kamu, ya, memudahkan mereka untuk memerintahkan sesuatu kepada kamu. Itu yang ke-9. Yang ke-11, tidak mengeraskan suara di hadapan keduanya. Yang ke-12, tidak memotong perkataan keduanya. Yang ke-13, tidak keluar rumah jika keduanya belum mengizinkan. Yang ke-14, tidak mengganggu keduanya jika mereka sedang tidur. Yang ke-15, tidak mementingkan isteri dan anak lebih daripada keduanya. Yang ke-16, tidak mencela keduanya bila mereka berdua mengerjakan pekerjaan yang tidak menyenangkan. Mungkin ada benda-benda pada mak ayah kita pun mungkin ada kesilapan ataupun kita tak suka. Tapi hati-hati, ya, cuba cakap dengan harmoni. Jangan sampai cela mereka. Jangan sampai terluka hati mereka. Ya, kena dakwah dengan mak ayah tu betul-betul hikmah. Okey, yang ke-17, tidak ketawa di hadapan keduanya kalau kedua mereka tidak bergembira. Masya Allah ya, jaga hati sampai tahap tu. Mak kita tengah sedih, jangan kita terbahak-bahak ketawa. Ya, mak kita tengah tak gembira, tak seronok, jangan kita pula yang menunjukkan macam kita seronok sangat. Maknanya jiwa kita tu kena senada dengan jiwa mak. Emosi kita tu kena senada dengan emosi mak. Tengok, mak macam mana hari ni emosi dia? Mak riang lah, kita riang sekali. Tengok emosi mak macam mana pagi ni, mak sedih lah. Kita cuba sama-sama dengan emosi tu maknanya nak ambil hati mak. Kenapa ya mak sedih ya? Apa yang boleh kita tolong mak, nak bagi mak ceria balik. Masya Allah. Demikian ya, hebatnya ciri-ciri kriteria anak yang berbakti tadi. Yang ke-18, tidak memakan makanan ya yang betul-betul berada di hadapan keduanya. Maknanya tak ambil macam tu. Maknanya depan mak kita ada makanan, tak adalah kita ni macam rakus sangat pergi ambil yang ada kat depan keduanya. Dan tidak mengambil makanan sebelum keduanya mengambilnya. Tidak memakan makanan yang sedang dilihat keduanya. Itu nombor 19, nombor 20. Bab makan je penuh dengan adab dengan ibu bapa. Ya. Ustazah pun tak ada, memang banyaklah sampai 32 kan ya. Tapi nak sebut Masya Allah, adabnya terlalu halus, terlalu santun dengan mak ayah. Percayalah anak-anak, tuan-puan sekalian, semua itu tidak percuma. Allah Maha menyaksikan, Allah Maha melihat. Kesungguhan dan mujahadah kita untuk menunaikan ketaatan dan bakti kepada kedua ibu bapa sentiasa dipandang, dihargai, disyukuri oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Asy-Syakur. Ya, maknanya apa? Allah akan mengurniakan kepada kita ganjaran yang berlipat kali ganda. Allah akan membukakan pintu-pintu kebaikan yang lain kepada kita. Allah akan mengangkat darjat kita. Allah akan memudahkan urusan kita. Allah boleh memberikan kejayaan yang cemerlang, gemilang, terbilang dalam hidup kita dunia dan akhirat. Barakah kesungguhan kita mentaati kedua ibu bapa kita tadi. Ya, Masya Allah. Dr. Aminah ya, memanglah kalau cakap pasal mak ayah ni kan ya, memang kurang apa dah kita ya, dah habis masa dah ni kan ya. Tapi Ustaz nak cuba menutupnya tuan-puan sekalian ya, dengan menarik perhatian kita semua terhadap satu kisah yang disebut oleh Nabi SAW juga dalam sebuah hadis Nabi ya. Nabi sebut ada 3 orang daripada umat sebelum kalian yang melakukan perjalanan sehingga mereka singgah di sebuah gua untuk berehat.
Tapi sebaik ketiga-tiganya masuk ke dalam gua tu untuk berehat, jatuhlah batu besar sampai tertutuplah pintu gua tersebut. Maka mereka berkata, tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian daripada batu ini, melainkan dengan cara memohon kepada Allah dengan mengingat amal kebaikan yang pernah kalian lakukan. Jadi ini macam tawassul bil a'malis salihah, bertawassul dengan amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Dan 3 orang yang menyebut 3 amalan ni besar. Amalan ni besar. Ini petunjuk bahawa amalan ni adalah amalan yang sangat besar yang disebut oleh 3 orang ini. Sehingga akhirnya pintu gua itu terbuka. Salah seorang daripada mereka berkata, apa dia kata? Wahai Allah, aku mempunyai kedua orang tua yang telah lanjut usia. Aku tidak pernah mendahulukan isteriku atau anak-anakku dan harta binatang ternakku dalam memberikan minuman susu sebelum mereka berdua minum. Ini amalan soleh yang dia buat. Aku tak pernah dulukan anak ke, dulukan isteri ke, binatang ternakan ke sebelum mak aku minum. Maknanya mesti bagi mak ayah minum dulu, baru nanti anak minum, baru nanti isteri ataupun binatang ternak pula minum. Satu hari aku mencari kayu dan telah menyebabkan menjauhkan diriku dari mereka berdua. Sebelum aku kembali, bila aku kembali, mereka berdua telah tertidur. Ketika aku membuatkan susu untuk kedua mereka, mereka berdua masih terlelap tidur. Aku tidak ingin membangunkan mereka. Namun, aku juga tidak ingin mendahulukan anak-anakku, isteriku, harta ataupun binatang ternakku untuk minum dulu susu sebelum kedua mereka minum. Aku pegang saja gelas yang berisi susu dengan kedua tanganku. Dengan kedua tangan pegang, sambil menunggu keduanya bangun dari tidurnya hingga akhirnya cahaya fajar mulai terbit. Ya Rabbi, punyalah lama dia pegang susu tu, berharap mak ni bangun, ayah ni bangun. Sementara anak-anakku menangis berlutut di kakiku kerana mereka merasa lapar. Tapi kedua orang tuaku belum bangun. Selama ini tak pernah dia dahulukan yang lain, lebih daripada mak ayah dulu mesti minum. Kedua orang tuaku pun bangun. Lalu mereka berdua meminum susu yang telah aku persiapkan untuk mereka. Wahai Allah, jika aku melakukan hal itu kerana semata-mata mengharapkan keredaan Engkau, maka geserlah batu yang ada di hadapan kami ini, ya Allah. Maka batu itu pun berganjak sedikit daripada tempatnya, nampak cahaya masuk. Maknanya apa? Batu tu sudah mula memberi jalan untuk apa? Untuk keluar. Tapi belum boleh keluar, baru sikit terganjak. Tengok kata-kata dia tadi, wahai Allah, jika aku melakukan hal itu kerana semata-mata mengharapkan keredaan-Mu, maka geserlah batu yang ada di hadapan kami. Jadi maknanya ibadah tadi, mendahulukan ibu bapa tadi, adalah dilakukan oleh laki-laki tadi kerana mengharapkan keredaan Allah, dan Allah menerima amalan tersebut, dia bertawassul dengan amalan tadi dan terbukti batu itu berganjak sedikit, sahabat-sahabat sekalian. Amalan yang disebut oleh Nabi SAW dalam kisah ini, 3 orang lain-lain amalan, setiap orang adalah amalan-amalan yang hebat. Masya Allah, kita mendengar tadi pun kita mesti macam-macam dalam fikiran kita kan, kesian kat anak lah apalah. Tapi dia tidak pernah mendahulukan keluarganya, laki-laki tadi, lebih daripada apa yang dia buat kepada ibu bapanya. Masya Allah, menjadi jalan turunnya pertolongan Allah. Ustazah percaya dalam hidup kita ada banyak sangat pintu yang belum terbuka. Betul ya Dr. Aminah, ada banyak permasalahan hidup. Pintu tu tutup rapat sangat. Mungkin masalah anak, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah kesihatan, mungkin masalah keluarga dan macam-macam. Dan pintu tu tertutup. Macam mana nak bagi pintu tu terbuka? Macam mana nak datangkan solusi dalam masalah tadi? Maka di antara jalannya, tuan-puan sekalian, ialah kembali menilai sejauh mana ketaatan dan kebaktian kita kepada kedua ibu bapa kita. InsyaAllah mudah-mudahan
anak-anak yang sedang mendengar, termasuk ustazah juga kita, Dr. Aminah juga, kita adalah anak-anak, ya. Hari ini biar kita bertafakur seketika, muhasabah diri. Kita perbaiki lagi, ya, sikap kita, akhlak kita, adab kita, bakti kita kepada kedua ibu bapa kita. Tolong tuan-puan, ya, belajarlah untuk mendoakan kedua ibu bapa kita dengan tangisan, dengan air mata. Mak ayah kita banyak mana menangis untuk kita. Ya, mak ayah ni kalau doa anak-anak, tak sah lah tak ada air mata tu. Ya, diusahakan sampai air mata keluar. Rasa kalau tak keluar air mata doa anak-anak macam belum bersungguh-sungguh lah kita berdoa. Masya Allah, Masya Allah. Ya, masa lahirkan anak pun tak nangis. Betul tak, Dr. Aminah? Kita tak nangis, cuma jerit-jerit sikit je kan sebab sakit. Tapi tak adalah keluar air mata nangis, tak ada. Ya, kalau ustazah dulu lah. Tapi bila doakan anak, membesarkan anak, Masya Allah, nangis. Ya, menangis. Doa sampai kadang-kadang tu, ya Allah, kita ni memperbaiki diri kita. Kita taubat pada Allah supaya doa kita untuk anak ni mustajab. Kita taubat daripada dosa kita. Ya Allah, aku taubat, ya Allah. Sebab apa? Sebab aku nak doa aku pada anak ni mustajab. Anak aku nak periksa. Anak aku nak berjaya dalam pelajaran dan sebagainya. Jadi sebagai anak, mari sahabat-sahabat, ya, kita belajar apa dia? Biarlah kita boleh mendoakan mak ayah kita juga dengan air mata. Menunjukkan apa? Kesungguhan kita mendoakan ibu bapa kita. Ini kadang-kadang kita doa mak ayah kita sekilas lalu je. Itu pun sebab kita berharap mustajab doa yang selepas tu. Jadi kita doa sepintas lalu je. Yang lain-lain semua doa untuk kita belaka. Masya Allah, anak-anak sekalian. Biar kita dapat mengkhususkan. Ya, kalau kita bangun malam ke, masa duha ke, ya, ataupun bila-bila masa, biar kita dapat mengkhususkan doa kepada kedua ibu bapa kita. Ya, doakan mereka bahagia, doakan mereka sehat. Kalau yang sudah meninggal dunia, terus doakan, ya Allah, mudah-mudahan sekarang ibu ayahku dalam kenikmatan yang amat lazat, kenikmatan yang abadi. Ya, mudah-mudahan sekarang mak ayah aku di alam barzakh sana, ya Allah, ya, sudah mendapat teman yang terbaik, jiran yang terbaik, kediaman yang terbaik. Doakan sampai kita rasa bahagia dengan doa tersebut. Masya Allah. Kebahagiaan kita saat mendoakan mak ayah itu adalah timbal balik yang Allah berikan kepada kita. Allah bila redha kat kita, tuan-puan sekalian, kita rasa kebahagiaan tu. Kita rasa kelapangan tu. Cuba rasa doakan mak ayah. Doa, rasa bahagia, rasa lapang. Ya, terapi doa mak ayah ni sangat hebat, tuan-puan sekalian. Tapi kadang-kadang kita pilih doa mak ayah ringkas-ringkas je. Doa ke kita yang panjang. Ya, jadi ada banyak perkara yang harus kita perbaharui, perbaiki, tuan-puan sekalian. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu kebaikan kepada kita semua. Ustazah tak cakap pada anak-anak ataupun tuan-puan semata-mata. Ustazah nampak sekarang mak ayah sendiri kan, ya. Selalu memang inilah harapan, ya. Maknanya, ya Allah, mungkin ada benda yang terhalang, ya, terhijab dan sebagainya. Mudah-mudahan barakah redha mak ayah pada aku. Ya, kita dapat betul-betul minta ampun dengan mak tu, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dengan Allah semakin dekat, ya. Ustazah pernah, Dr. Aminah, merasakan kenikmatan minta maaf dengan mak masa nak pergi haji. Ya, yang lain-lain tu nikmat juga, tapi masa nak pergi haji lain macam nikmat dia. Ustazah hanya berdua je dengan mak masa tu dalam bilik sebelum pergi haji. Ya, dan ustazah memang dah mengumpulkan segala kekuatan untuk minta maaf dengan mak, sebab nak betul-betul mak lapang hati dengan kita. Sebab kita nak pergi haji ni, ya. Jadi dapat kesempatan dah nak melangkah dah, nak keluar rumah dah. Ya, kemudian ustazah dapat duduk berdua je dengan mak, kunci pintu masa tu. Duduk dengan mak. Lepas tu memang ustazah kata mak nak duduk berdua dengan mak. Sebelum tu minta maaf dah biasa-biasa, tapi tak puas, ya. Jadi dapat duduk berdua dengan mak masa tu kat atas katil, ustazah duduk betul-betul dekat kaki mak tu. Ya, maknanya kita punya muka tu dekat dengan lutut mak. Lepas tu pegang tangan mak, ustazah pegang tangan mak, tak cakap apa-apa, hanya menangis dan menangis. Masa tu Dr. Aminah yang ustazah fikir adalah, ya Allah, apa yang aku dah buat pada mak ayah aku, pada seluruh hidup aku dengan mak ayah. Ya, ingatkan jasa-jasa mak ayah semualah. Menangis, pegang tangan mak tu kuat, genggam kuat, nangis. Ya, menangis sampai orang kata, ni kalau bahasa Negeri Sembilan, Dr. Aminah, mengongong-ngongoi. Kalau cakap bahasa Melayu betulnya apa, ya?
terseduh sedan, ya. Terseduh sedan, menangis. Lepas tu dapat Ustaz ucap, Ustaz kata apa? Mak, kalau adalah sekilas lagi mak tak redha dengan Kak Cik, atau sekilas lagi yang mak terluka hati dengan Kak Cik tidak akan bergerak untuk menunaikan haji. Itu yang saya dapat cakap dengan puas pada mak. Kak Cik takkan bergerak untuk menunaikan haji, mak. Ya, waktu tu mak peluk, ya, mak usap kita sambil mak kata, mak redha, ya. Mak redha, pergilah, mak doakan haji yang mabrur. Ya Allah, ya Tuhan, subhanallah, ya, masya-Allah. Selapang-lapangnya hati, selapang-lapangnya. Ya, melangkah bismillah nak menunaikan fardu haji dengan mak yang telah mengungkapkan, ya, dan kita tengok ungkapan mak tu sungguh-sungguh, dengan dia menangis, dia usap kita, dia peluk kita, ya, lega hati kita tu. Masya-Allah, ya, itu di antara satu nikmat yang saya rasakan, yang saya dapat sepuas hati meluahkan pada mak, yang kita benar-benar nakkan, ya, keredaan, kemaafan, restu daripada mak kita. Dan Ustazah fikir, ya, sahabat-sahabat, anak-anak sekalian, kita patut buat lagi pada mak ayah kita demikian. Ya, dapat kesempatan balik nanti, ya, kalau bagi yang mak kat kampung, cuba duduk kat kaki mak kita tu, ya, nangis kat mak kita, minta maaf, minta restu, minta betul-betul redha dengan kita. InsyaAllah nanti kita akan nampak bagaimana Allah membukakan pintu keberkahan, jalan kemudahan dalam segenap bidang, ya, yang kita ceburi dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Mungkin, ya, kalau cerita pasal ni banyak lain kita nak kongsi, tapi tak apa, mengambil kira, ya, kekangan masa, Ustazah serahkan kepada Dr. Aminah. Mungkin tak sempat juga untuk soal jawab, ya, Dr. Aminah, ya. Kita dah teranjak juga masa kita, ya. Wallahu a'lam. Minta maaf tuan puan. Ustazah mengajak kita semua untuk, ya, terus menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan betul-betul menjaga, ya, bakti kita kepada kedua ibu bapa kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah di atas penyampaian tazkirah yang sangat menyentuh hati sebentar tadi. Baiklah Ustazah, kalau kita ambil 1-2 soalan boleh ya Ustazah? Ya, sila. Jadi saya akan memilih beberapa soalan yang ditanya oleh para penonton untuk saya ajukan kepada Ustazah. Soalan yang pertama, Ustazah, soalan yang pertama, adakah boleh anak-anak merajuk dengan ibu bapa ataupun sebaliknya? Baik, terima kasih Dr. Aminah dan kepada sahabat yang bertanya. Ini adalah satu perkara yang saya rasa biasa berlaku, ya. Anak-anak merajuk. Okey, saya nak jawab, ya. Ini adalah proses kehidupan, ya. Biasanya yang merajuk-rajuk ni biasanya anak-anak yang masih muda belia lah, Dr. Aminah, ya. Anak sekolah rendah merajuk, kan? Betul tak? Ya. Anak sekolah menengah merajuk. Itu Ustazah pun lalui. Ustazah pun merajuk dulu dengan mak, ya. Masa sekolah rendah, sekolah menengah, macam-macam lah perangai, kan, ya. Jadi itu memang satu kehidupan lah, proses yang kita lalui. Tapi tuan puan, kalau setelah kita dapat ilmu, ya, setelah kita dewasa, setelah kita besar, kita merajuk lagi dengan mak ayah kita, bagi Ustazah, ya, tuan puan sekalian, ia adalah satu perkara yang sukar untuk diterima. Ya, okeylah kalau nak sekolah rendah tak apa, ya, belum cukup matang, kan, ya. Walaupun kita akan didik, ya, kita akan pesan, janganlah merajuk-rajuk macam tu, tak bagus, kita katakan, ya. Tapi ketika mana ia berlaku pada anak yang sudah dewasa, dah kahwin dah anak kita tu, tiba-tiba dia merajuk dengan mak dia. Merajuk tu dia boykot mak dia, ya, tak balik kampung, tak telefon. Allahu Akbar. Sampai hati, ya, sampai hati. Dan saya nak kata dengan semua orang,
apa ni, kadang-kadang kalau anak yang kecil-kecil tu buat hal dengan kita kan, yang kecil-kecil, dia betul lah, dia cuma memeningkan kepala je lah, dia cuma bagi tekanan fizikal je lah, nak kejar anak lah apa, sebab budak kecil-kecil. Tapi untuk anak-anak yang sudah dewasa, anak-anak yang telah diberikan ilmu, anak-anak yang pandai ngaji Quran, anak-anak yang dah ada jawatan pangkat harta, anak-anak yang dah berumah tangga, tiba-tiba dia boleh merajuk dengan mak ayah dia. Itu rasanya macam ambil pisau, hiris hati mak tu, hiris. Lebih sakit lagi daripada itu. Lebih sakit daripada itu. Rasa dia. Oh ya Allah, hiris. Yang kadang-kadang sahabat-sahabat anak-anak, kalau mak tu tak cukup sabar, mau je mak tu cakap benda tak elok. Mau je mak tu doakan benda tak elok. Mau je. Sebab apa? Sakit benar hati. Terhiris hati. Tapi Masya Allah, ibu itu bermujahadah. Ibu tu mujahadah. Lawan pula hati dia. Jangan kamu berasa hati dengan anak kamu. Nanti anak kamu susah. Jangan kamu pula merajuk dengan anak kamu. Nanti tak barakah hidup anak kamu. Mak tu pula yang berdoa kepada Allah. Ya, wahai Allah, ubatlah hati aku, ya Allah. Wahai Allah, datangkanlah penawar pada hati aku. Wahai Allah, hiburkanlah hati aku. Janganlah hati aku terasa dengan anak aku. Nanti apa jadi pada kehidupan anakku? Allahu Akbar. Anak-anak sekalian, agak-agak bagaimana Allah melihat semua ini? Bagaimana Allah melihat semua ini? Sebab itu, ini permintaan, ini ingatan saya pada diri saya sendiri juga. Janganlah merajuk dengan mak ayah. Semakin kita dewasa, tinggalkanlah perangai itu. Ya, tolonglah, sabarlah dengan mak ayah kita. Mak ayah kita pun bukan manusia sempurna. Ya, tapi sabarlah dengan mereka. Rahmatlah kepada mereka. Ihsanlah kepada mereka. Ya, walaupun kita list down kan kesalahan mereka, kesilapan mereka, tapi percayalah, hai, susu mereka itu tak mampu kita nak bayar. Ya, darah yang mereka terkeluar masa lahirkan kita, berpen-pen darah tu takkan dapat kita bayar. Janganlah kita mendabik dada nak cakap memang itu inilah segala macam. Tolong, ya. Ini pesanan ustazah kepada diri sendiri. Ingat, kesian mak ayah kita, kesianlah, tolonglah, rahimlah kepada mereka. Ya, jadi kalau tanya ustazah tentang anak-anak yang suka merajuk, mungkinlah, biasalah masa kecil-kecil tu adalah merajuk-merajuk dan kita nasihat kan. Nanti bila dah besar, tolong tuan-puan, jangan merajuk, jangan boykot mak ayah kita, jangan sampai tak nak balik rumah. Ya, walau apa pun keadaan, ingat tak pesan Ibnu Abbas yang saya baca awal-awal tadi, walaupun mak ayah kamu menzalimi kamu, kamu tetap kena menyantuni mereka. Kamu tetap kena berbakti kepada mereka. Jadi kalau ada sebarang masalah dengan mak ayah, cuba selesaikan dengan cara yang harmoni, dengan hati yang tawaduk. Jangan boykot mereka. Ya, jangan sampai kita merajuk, tak balik rumah, tak bertegur siapa. Ya Allah, ya Tuhan, ya. Kita dah jadi mak-mak ni, tahulah kan Dr. Aminah, ya. Lain macam rasa dia kan. Puas kita mujahadah pula kan. Maknanya, ya Allah, tolong ya Allah. Ya, janganlah bagi aku ni mudah sangat berasa hati. Wallahu a'lam. Okay, Ustazah, soalan yang kedua dari Akmal Mukris. Assalamualaikum Ustazah, saya ada soalan. Minta pendapat Ustazah tentang kenyataan setiap kesilapan anak-anak ada bahagian ibu bapa yang disalah anggap dalam mendidik anak-anak. Terima kasih Ustazah. Baik, terima kasih saudara Akmal. Betul, sebagai ibu bapa kita memang ada kesedaran tersebut. Ya, memang satu benda yang positif juga untuk kita rasa, untuk kita nak pujuk diri kita, ya, untuk kita nak bagikan redha dengan anak ni, macam itulah. Maknanya kita pun bersangka buruk dengan diri sendiri. Maknanya apa? Ya, anak saya buat salah, mungkin silap saya juga, ada bahagian dosa saya juga. Jadi menyebabkan kita tu dalam semua keadaan akan kembali kepada Allah. Tapi untuk si anak tak bagus kalau sentiasa berfikir demikian. Tengok ya, itu pemikiran untuk mak ayah okey. Tapi untuk anak-anak, ini silap mak, ini silap abah, ini silap, bahaya juga ya. Walaupun memang benda tu secara zahirnya nampak kesilapan mak ayah saya dulu. Dia tak ajar saya pun mengaji Quran. Kesilapan mak ayah saya dulu. Masukkan dalam perut saya ni, ya, rezeki yang haram.
Tetapi jagalah adab dengan ibu bapa. Ya, alangkah terhirisnya hati ibu bapa. Ya, kalau kita kata mak lah yang punya pasal ni, ya, masukkan makanan yang haram dalam tubuh saya. Kalau pada tahap ini, tuan-puan sekalian, ya, seorang anak itu sepatutnya dengan hikmah menyatakan kepada mak ayah. Ya, Masya Allah, dengan mak ayah ni kena halus dan seni, ya. Sehingga kalaupun kita nak kata mak tu salah, tapi dia punya halus tu sampai mak tu tak tahu pun dia salah. Ya, makna tak macam bukan ayat tu bukan straightforward kata mak salah macam tu. Pandainya dia menyantuni mak. Tak apalah mak, mungkin mak lupa kot. Dia punya ayat tu, ya, ayat dia tu masya-Allah menatang hati mak tu. Menatang. Masya-Allah, anak-anak sekalian, menjaga hati mak ayah ni ibadah. Ya, menjaga hati mak ayah ni ibadah. Jagalah. Jagalah hati mak ayah. Sebab Allah akan jaga kita. Allah akan jaga hati kita. Ya, pernah sekali tu berlaku, ya, di zaman Nabi SAW. Seorang laki-laki tu dia ngadu pada Nabi SAW. Dia kata ayah dia tu tak habis-habis minta duit dengan dia. Ya, tengok, ya, laki-laki tu mengadu. Dia kata ayah dia dia kata ayahku tu ambil harta aku. Ya. Jadi Nabi bersabda kepada laki-laki tu, datangkan ayah kamu kepada aku. Tengok, laki-laki tu nak blame ayah dia, nak kata ayah dia salah. Ayahku ambil harta aku. Laki-laki tu kata, bawa ayah kamu ke sini. Malaikat Jibril alaihissalam kemudian menemui Nabi SAW dan berkata kepada Nabi, sesungguhnya Allah menyampaikan salam untukmu. Dan dia, yakni Allah, berfirman kepadamu, jika datang orang yang sudah tua kepadamu, maka tanyakanlah kepadanya tentang sesuatu yang dia ucapkan di dalam hatinya yang tidak didengar oleh kedua telinganya. Masya Allah, dah dimaklumkan awal. Nanti laki-laki tu akan datang, tanya laki-laki tu apa yang hati dia cakap, yang telinga dia pun tak dengar apa yang hati dia cakap. Maknanya jauh dalam lubuk hati dia apa. Lalu laki-laki tadi, ayah tadi tu datang, Nabi pun bertanya kepada dia. Saya bacakan maksud dia. Nabi tanya, mengapa anakmu mengadu tentang kamu? Apakah kamu ingin mengambil hartanya? Orang tua itu menjawab, tanyakanlah kepadanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidaklah menafkahkannya kecuali kepada salah seorang daripada pihak bapanya dan daripada pihak ibunya dan untuk diriku sendiri. Sebenarnya maksudnya aku ni cuma minta nafkah untuk aku. Lepas tu ada mak saudara belah mak dia, kemudian ada mak saudara belah akulah, belah ayahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, baiklah, kita tinggalkanlah persoalan ini. Sekarang beritahulah kepadaku tentang sesuatu yang kamu katakan dalam dirimu yang tidak didengar oleh kedua telingamu. Masya Allah. Tengok, Allah dah cakap dengan Nabi SAW, jangan dengar alasan-alasan biasa tu. Tanya dalam lubuk hati ibu tu apa. Tanya dalam lubuk hati ayah tu apa. Lalu laki-laki tadi menjawab, demi Allah, ya Rasulullah, Allah Azza wa Jalla sentiasa menambah keyakinan aku kepadamu. Ya, sebabnya makna Nabi sampai tahu ada benda dalam hati aku. Sesungguhnya aku mengatakan dalam diriku sesuatu yang tidak didengar oleh kedua telingaku. Rasulullah SAW berkata, katakanlah, aku akan mendengarnya. Lalu orang tua itu berkata dengan bermadah. Dengan madah tu maksudnya, aku telah menguruskan kamu di waktu kecil. Aku telah membimbingmu di masa muda. Ketika kamu merasa payah dan dahaga oleh sesuatu yang menyerangmu, jika malam menimpa penyakit kepadamu, aku yang tidak dapat tidur. Keranamu kamu sedang sakit. Aku yang terus berjaga sambil terkomat-kamit mendoakan kamu. Seolah akulah yang tertunduk kepadamu, seolah-olah akulah yang menjadi hamba-Mu oleh perintah yang memerintahkan aku untuk tunduk kepadamu. Maka kedua mataku takkan dapat pejam. Jiwaku selalu mengkhawatirkanmu kalau kamu akan meninggal, padahal ia tahu bahawa kematian adalah sesuatu yang telah ditetapkan. Ketika kamu, wahai anak, menginjak usia dan batas yang dijadikan ukuran kedewasaan, maka aku pun tidak lagi mengharapkan kamu. Kamu menjadikan kekerasan, kekasaran sebagai balasan untuk aku. Seolah-olah kamulah pemberi nikmat yang agung. Ketika kamu tidak memelihara hakku sebagai seorang ayah,
maka aku berharap sangat kalaulah kamu mampu melakukan kepadaku seperti seorang tetangga yang dekat dengan kamu. Lalu engkau akan memberikan hakku biarpun hanya sebagai tetanggamu, sehingga kamu tidak lagi kikir, kedekut dalam memberikan harta milikku kepadaku. Itu ayah tu punya perasaan. Ya, sampai ayah tu kata maksud macam inilah, kalaulah kamu tak boleh memandangku sebagai seorang ayah yang telah berbudi kepada kamu, pandanglah aku sebagai seorang tetangga. Ya, layanlah aku sebagai seorang jiran pun okey dah. Ketika itulah Nabi SAW memegang leher baju milik anak orang tua tadi. Lalu baginda bersabda, kamu dan harta kamu adalah milik ayah kamu. Macam tu sekali Nabi tegaskan, kamu dan harta kamu milik ayah kamu. Boleh kamu datang mengadu dengan aku, kata ayah kamu nak ambil harta kamu. Menurut sebuah riwayat yang lain mengatakan, lamma qala ar-rajulu hadhihi al-abyat baka sallallahu alaihi wasallam wa qala ma min hajarin wala madarin yasma'u hadha illa baka. Ketika mana orang itu mengatakan bait-bait daripada lubuk hatinya tadi, Nabi SAW menangis. Kemudian baginda bersabda, ma min hajarin, tidak ada satu batu kecil pun, wala madarin, ataupun penduduk suatu kota pun dihuni dengan apa pun, kecuali yasma'u hadha illa baka, kecuali saat mendengar suara hati seorang ayah tadi, mereka pasti akan menangis. Jadi sebab itu ya anak-anak semua, ya kita dengar kalau ayah kita, mak kita tak redha dengan kita, suruh benda yang ada ni lah anak kita. Tengok Nabi kata apa? Suara hati seorang ibu dan ayah itu menyebabkan batu-batu tu menangis. Menyebabkan segala benda ni menangis. Masya Allah. Ya, jadi anak-anak, ya kita semualah, Ustazah juga seorang anak, kalau ada sedikit sebanyak kesilapan, kekurangan ibu ayah kita, ya uruskanlah dengan baik. Santunilah dengan hikmah. Bukan kita nak bukan kita nak berentak dengan mak ayah kita. Bukan kita nak kata mak abah yang salah, saya yang benar. Tak. Tapi sopanlah, santunilah dengan baik, sehingga sama-sama kita menang. Sehingga mak kita selalu berasa, ya Allah, ya salah aku sebenarnya, tapi Masya Allah bagusnya anak ni, ya berhalusnya kata-kata dia, kita sedar sendiri nanti insya-Allah. Jadi mudah-mudahan ya anak-anak, tuan-puan sekalian, marilah sama-sama kita jaga urusan ya bakti kepada ibu bapa. Ianya terlalu besar. Ustazah pun ada beberapa kitab kat depan ni ya. Memang tak sempat nak sebut daripada ayat Qurannya, dalil daripada hadis Nabi SAW, sangat banyak tentang bakti kepada kedua ibu bapa. Ya, wallahu a'lam. Insya-Allah ada masa yang lain ya kita sambung lagi insya-Allah. Tajuk yang sangat luas, memadailah untuk malam ini sebagai muhasabah kita bersama. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustazah, terima kasih.